Bab berwuduk dengan nabidh. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW berkata kepadanya pada malam jin, apakah ada dalam bekasmu itu? Apakah ada dalam bekas airmu itu? Qala nabidh. Kata Ibn Mas'ud, nabidh. Nabi SAW bersabda, tamratun tayyibah, tamar yang suci, wa ma'un tahur, dan air yang menyucikan. Abu Dawud berkata, Sulaiman mengatakan daripada Abi Zaid ataupun Zaid, demikianlah kata Syarik. Dan Hannad tidak menyebutkan malam jin. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Alqamah, katanya, saya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, siapakah di antara kamu bersama Rasulullah SAW pada malam jin itu? Abdullah bin Mas'ud menjawab, maka ma'ahu minna ahad, tiada siapapun dari kami bersamanya. Yang bersamanya, yang bersama Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj daripada Atha, katanya bahawa dia tidak suka berwuduk dengan susu dan nabidh. Dan dia berkata, tayammum lebih saya suka dari menggunakan susu, air susu ataupun nabidh. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Khaldah, katanya saya bertanya Abul Aliyah tentang seorang yang berjunub dan dia tidak mempunyai air, tetapi padanya ada nabidh. Bolehkah dia menggunakannya untuk buat mandi? Bolehkah dia mandi dengan menggunanya? Qala, kata Abul Aliyah, la, tak boleh. Ini wuduk dengan nabidh pula. Wuduk dengan nabidh. Selepas Imam Abu Dawud buat tajuk wuduk dengan air laut. Wuduk dengan air laut, yakni air yang zahirnya berubah daripada bentuk asal air biasa, air yang digunakan untuk minum dan untuk buat mandi biasa-biasa. Ni air mutlak ni beza sikitlah air laut. Begitu juga dengan air nabidh ini. Lepas pada bab air laut, berwuduk dengan air laut, dia buat pula bab berwuduk dengan nabidh. Walau bagaimanapun Imam Abu Dawud hanya mengemukakan dua bentuk hadis lah, dua bentuk hadis. Kerana khilaf pun khilaf di antara dua juga. Satunya hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengatakan nabidh itu sebagai air yang boleh menyucikan. Dan inilah yang menjadi pegangan kepada satu golongan ulama. Mereka mengatakan boleh digunakan air nabidh. Selepas itu riwayat-riwayat berikutnya Imam Abu Dawud buat mari tujuannya untuk menyatakan kedhaifan ataupun kelemahan hadis hak sebelum itu, hak mula-mula. Kelemahan hadis hak mula-mula. Dia nak menyatakan itulah tujuan hak mari riwayat Ibn Mas'ud yang satu lagi, begitu juga riwayat Atha, begitu juga riwayat Abul Aliyah, tujuannya untuk menyatakan ulama-ulama salaf tidak suka menggunakan nabidh itu. Sebelum pergi lebih jauh, kita kena faham dulu apa dia tu nabidh itu. Nabidh, nabidh ini banyak makna, banyak makna. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah
air biasa, air kosong yang dicampakkan atau dibubuh ke dalamnya beberapa biji buah tamar, terutama tamar kering, tamar yang kering, bubuh dalam air. Beberapa ketika buah tamar tu duduk dalam air, ia menukarkan rasa air tu. Kalau hak payah, hilanglah rasa payah, jadi manis-manis sikit. Itulah yang dikatakan nabidh di sini. Yang dimaksudkan di sini. Satu lagi nabidh, dia banyak peringkat pula ni. Apabila rendah apa ni, buah tamar sani. Hak sani kita kaya sani, hak mula-mula sani yang dimaksudkan di sini. Hak sani, hak mula-mula sani. Lepas pada tu nabidh ini ada juga digunakan kepada air yang dibubuh ke dalamnya selain daripada buah tamar. Buah zabib, buah apa ni kita panggil, buah zabib, kismis, kismis bubuh dalam tu supaya tadi juga sampai terasa manis, itu pun nabidh juga. Tapi sini bukan maksud tu, sini sini yang pertama tadi. Ada juga ulama mengatakan selain daripada itu, yang dimaksudkan dengan nabidh itu ialah air yang dibubuh ke dalamnya gandum ke, bali ke, boleh rendah dalam tu, jadi berubah juga rasa air tu sedikit sebanyak. Itu pun nabidh juga, nabidh juga. Tetapi tidak dimaksudkan di sini semua tu. Satu lagi bentuk nabidh yang ma'ruf juga, iaitu yang direndamkan di dalamnya, tak kira lah buah tamar ke, buah zabib ke, gandum ke, bali ke, apa ke, sehingga air tu betul-betul jadi pekat, jadi pekat. Tidak jadi mengalir biasa lagi, tidak, jadi pekat. Hak ni sepakat ulama, tak ada khilaf. Hak ni tak ada khilaf tentang tak boleh guna buat ambil air semaya, buat mandi ke, buat apa, tak boleh, tak ada khilaf. Kalau siapa jadi pekat lah, pekat, tak boleh. Itu satu bentuk. Satu lagi bentuk iaitu nabidh juga rendah seperti ini juga, rendah sampai satu peringkat dia memabukkan, sampai satu peringkat ia memabukkan, tak kira lah rendah ke apa-apa, sampai peringkat memabukkan. Ini pun tak ada khilaf, tak boleh buat ambil air semaya, tak ada khilaf. Boleh buat ambil air semaya, tak ada khilaf. Tak boleh buat ambil air semaya belakang ni. Hak ada khilafnya dua. Hak yang pertama, kalau bubuh sikit-sikit je buah tamar tu, manis-manis, hawa-hawa manis lah kita kata, sikit-sikit, tu tak apa, semua kata boleh. Bubuh berah kau sikit, metar, boleh. Tetapi kalau dia tu lama sikit, manis tu banyak sikit, situ baru ada khilaf. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, boleh buat ambil air semaya dengan nabidh sani, nabidh sani. Hak manis tu agak kuat sikit, tapi air tu masih lagi cair, masih lagi bukan pekat. Hak ni Imam Abu Hanifah kata boleh ambil air semaya dengannya. Orang lain, jumhur ulama mengatakan tak boleh. Kalau hak sana, kalau hak bos sikit-sikit bubuh semetar tu, tu tak ada khilaf, tu semua boleh. Nabidh juga orang panggil. Satu lagi nabidh ni iaitu memang arak sudah jadi arak betul, ikutlah buat daripada gapo, itu pun orang panggil nabidh juga, nabidh juga. Ini masalah istilah ni kita kena jelas dululah. Ada setengah-setengah ulama, setengah-setengah orang dia kritik Imam Abu Hanifah ni. Mazhab Imam Abu Hanifah ni bagus, kata dia, molek. Kalau tak ada hak ni, kalau tak ada pendapat hak dia kata boleh minum arak, boleh minum arak. Mana dia kata boleh minum arak? Sebab nabidh lah. Memang Imam Abu Hanifah kata boleh minum nabidh, tetapi nabidh bukan dengan makna arak tu.
nabith hak setara tadi. Hak boleh buat ambil air sembahyang. Hak tidak memabukkan. Hak tu maksud nabith di sisi dia. Ini silap faham dari segi istilah. Seperti orang kita sini lah. Kalau kita sini bandingannya, kita sini kita kata boleh minum tuak. Boleh, halal tuak. Tapi kalau dengar kau orang utara, dan dia anggap kita ni guna tuak tu, perkataan tuak tu seperti dia guna, habis dia kata kita rusak lah. Apa alim ke apa lagu tu kata tuak boleh minum, sebab tuak di sisi dia ialah Arab, betul-betul Arab. Hak tuak kita ni dia panggil nera. Nera. Tuak di sisi dia Arab, betul Arab. Ini jadi orang kalau tidak faham mazhab Hanafi betul-betul, dia boleh jadi keliru. Ini kita nak berjelas lah, sebab ada juga orang kadang-kadang dia bawa tak betul. Imam Abu Hanifah tak kata lagu tu, dia kata Imam Abu Hanifah kata gitu, padahal tidak. Nabith yang dia terima hak ni dalam kitab pun ada sebut ni hak ni. Wuduk dengan nabith ni. Nabith mana? Ngarok. Oh, tak ada khilaf tu, tak payah buat bab dah hak tu. Tujuan Imam Abu Daud buat mari hak ni dia nak cerita khilaf. Kan kita sudah tahu dah maksud Imam Abu Daud buat kitab dia ni, dia nak menyatakan dalil bagi masing-masing ulama. Ya, jadi khilaf tu mana dalil dia? Punca khilaf. Mana dalil yang menjadi punca kepada khilaf ulama? Itu tujuan dia. Hak khilafnya hak ni, hak nabith hak tak ni, hak tidak memabukkan hak tu. Kalau hak memabukkan itu tak ada khilaf dah, tak payah kecek dah hak tu. Tiba-tiba orang pergi kata mazhab Hanafi ni molek, tapi ada hak ni. Hak ni jadi tak molek. Dia tidak faham. Dia tidak faham maksud nabith itu. Luas banyak makna. Sebab kita kata dia kata dia tu molek, ngajarnya bagus, tapi dia kata tuak boleh minum. Dianya orang Kedah, katakanlah dia faham tuak, kita rakyat tuak boleh tu, dia faham sepuluh tuak dia, padahal kita tidak maksud gitu. Ini masalah perbezaan istilah ni yang kena faham lah. Hak tu tuak mabuk tu tak ada. Siapa melarak sampai satu peringkat, ada yang mengatakan misalnya sebab ana belajar di India, kemudian bila balik di sini ada dengar mana orang sebut mengatakan Maulana Abdul Kalam Azad. Dia ni pengarang tafsir dan ulama besar lah sana. Dikatakan dia ni ada semua whisky dalam poket dia. Whisky tu ada semua dalam poket. Dikatakan. Ini cerita yang disebarkan. Kalau orang dengar buah tu, berat. Sebenarnya tak ada. Abdul Kalam Azad tidak lagu tu. Yang anda baca tentang sejarah dia apa, tak ada tu. Tak ada siapa pun sebut kata dia ni minum arak. Paling tinggi mungkin kalau ada pun dia sebut nabith. Nabith dia tukar, nabith dia faham arak whisky gapo pun ikut lah, super lah. Nabith lain, arak lain. Arak tu sepakat dah ulama kata tak boleh. Waktu tu. Hak kelirunya Abdul Kalam Azad tu dia isap rokok. Itu betul. Memang dalam sejarah dia isap rokok. Suatu ketika dulu kepada ulama, rokok ni tidak jelas. Ulama-ulama besar pun masih lagi duduk terlibat dengan benda lagu tu. Itu memang ada. Tapi hak kata arak tu tak betul. Itu kita nak betul lah. Takut-takut ada orang anggap kadang-kadang menjadi buruk nama tak ada pasal orang tu, padahal dia tidak lagu tu. Ini al-wudu' bin nabith, berwuduk dengan nabith. Nabith ni yang dimaksudkan di sini seperti yang kita sebut tadi, iaitu kalau kita bubuh buah tamar, beberapa biji buah tamar manis hawa-hawa ya, kita kata hak ni tak ada khilaf, boleh berlaku. Supaya masuk kita kata air yang masuk daun kayu, berasa ada daun kayu sikit sebanyak, tak apa hak lagu tu. Ada lumut ke, serahlah lumut sikit sebanyak, tak apa hak lagu tu. Itu masuk dalam tu, tak ada khilaf.
Hak ada khilafnya, iaitu bubuh dalam tu terasa manis tu kuat sikit, tetapi dia belum lagi pekat, masih cair, air biasa lagi. Hak ni ada khilaf. Imam Abu Hanifah kata boleh. Situ dulu. Baiklah, Imam Abu Daud buat mari hadis ni, dia ambil daripada dua orang tok guru dia, Hannad dan Sulaiman bin Daud Al-Ataki. Mereka berdua ni kata Syarik menceritakan hadis ini kepada mereka. Syarik pula ambil daripada Abi Fazarah, dan Abi Fazarah ambil daripada Abi Zaid. Abi Zaid pula ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dia cerita Nabi SAW pada malam jin. Pada malam jin ni, pada malam Nabi SAW bertemu dengan kumpulan jin, dengan puak-puak jin, yang ni untuk mengajar puak-puak jin. Dia tanya Ibnu Mas'ud, apa ada dalam bekas airmu tu? Ibnu Mas'ud kata Nabil. Nabil ada. Kenapa yang lagu tak jelas? Nabil tu maksud lagu tu, bukan Arab, tidak. Nabil kata dia. Nabi SAW pun kata tamratun tayyibatun wa ma'un tahur. Kalau begitu, Nabil itu adalah buah tamar yang bersih dan air yang menyucikan. Nabil itu maklum dah lah, air yang ada buah tamar dalam itu, buah tamar kering. Ini menyucikan. Atas dasar itulah Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia mengatakan Nabil ini boleh digunakan buat ambil air semaya. Dalam hadis ni tak ada sebut, tapi dalam riwayat lain, dalam Musnad Ahmad misalnya ada sebut Nabi SAW pun guna air tadi buat ambil air semaya. Lepas pada ambil air semaya, dia semaya pula, menunjukkan tak ada syak lagi lah, boleh guna Nabil ini buat ambil air semaya. Lepas tu Imam Abu Daud kata Sulaiman, ini untuk guru dia dua orang kan ni, Hannad dan Sulaiman. Sulaiman kata daripada Abi Zaid atau Zaid. Demikian kata Syarik. Sulaiman di dalam riwayat dia, ni kan Abi Fazarah ambil daripada Zaid ataupun Abu Zaid. Abu Zaid ataupun Zaid. Situ dia syak tu. Tidak dengan putus kata mana satu daripada dua tu. Demikian kata dia. Syarik berkata, tetapi tak apalah, tapi Hannad tak ada khilaf. Riwayat Hannad ini tak ada syak. Dia kata an Abi Zaid, tak ada Abu Zaid ke atau Zaid, tak ada. Hannad dalam riwayat dia jelas menyebutkan daripada Abi Zaid. Cuma Hannad beza dengan riwayat Sulaimannya. Hannad ni tak ada sebut Lailatul Jin. Hak ni hak Lailatul Jin sebut dalam hadis ni, Imam Abu Daud ambil daripada tu guru dia Sulaiman. Sulaiman hak sebut Nabi SAW kata kepada Ibnu Mas'ud pada malam jin itu. Malam jin ini tak ada disebut oleh Hannad. Ini apa sebab Imam Abu Daud sebut lagu ni? Dia nak amanah lah, dari segi amanah ilmu. Ambil daripada dua orang tok guru. Hak tok guru ni tentang nama perawi tu datang pada Abu Fazarah tu, Abu Zaid atau Zaid, ada syak. Hannad tak ada syak situ, dia kata Abu Zaid. Maknanya hak Imam Abu Daud buat mari sini ni, dalam sanad dia Abi Zaid ini mengikut riwayat Hannad tanpa syak. Tapi riwayat Sulaiman ada syak, Zaid atau Abu Zaid, Abu Zaid ataupun Zaid. Tapi dalam riwayat Hannad pula tak ada Lailatul Jin itu. Dalam riwayat Sulaiman ada. Maknanya Imam Abu Daud hadis ni dia campur di antara dua orang riwayat, dua orang tok guru dia. Riwayat dua orang tok guru dia. Hak ni dia ambil hak ni daripada hak ni. Hak ni dia ambil daripada hak ni. Hak Abu Zaid tanpa syak Zaid, tak ada Zaid tu. Hak tu dia ambil daripada Hannad. Hak ada Lailatul Jin ni pula dia ambil daripada Sulaiman, daripada Hannad tak ada. Dia cerita terang dengan jelas, dia cerita. Bukan kedua-duanya, kedua-dua mereka yang itu guru dia ni betul-betul lafaz tu sama tak sama. Hak tak sama macam mana? Dua butir tadi. Pada dua butir situ hak tak sama. Lepas pada tu Imam Abu Daud buat mari pula
Hadis lagi daripada Alqamah. Dia berkata, saya berkata kepada Ibnu Mas'ud, siapakah di antara kamu ada bersama Rasulullah pada malam jin itu? Abdullah berkata, tidak ada siapa pun bersamanya, tidak ada siapa pun di antara kami bersamanya. Tak ada siapa pun di antara kami bersama Nabi SAW. Tujuan Abu Daud mari hak ni, dia nak ayat apa sebab hadis yang pertama tadi orang lain tak si pegang. Imam Abu Hanifah pegang dengan hak tu. Ni hadis ni 85 ni, hadis 85 ni. Tujuan Imam Abu Daud buat mari hak ni, dia nak ayat orang lain yang tak sepakat hadis yang pertama tadi, tak sepakat, tak apa ni, tak terima boleh wuduk dengan Nabi tadi, sebab dia pegang dengan hak ni. Bila Ibnu Mas'ud tak ada, apa cerita Nabi SAW kata kepada Ibnu Mas'ud, apa ada dalam bekas airmu tu? Lepas tu dia kata Nabi SAW pun kata gini-gini. Dan dia sendiri dalam riwayat yang lain kata tak ada sesiapa pun di antara kami bersama Nabi SAW. Kami itu siapa dia? Sahabat. Dia tu apa dia? Tidak sahabat kan juga. Makna dia pun tak ada juga. Kalau dia tak ada, apa makna Nabi SAW kata kepada dia lagu tadi? Maknanya hadis yang pertama tadi dipertikaikan oleh ulama-ulama yang lain berdasarkan kata-kata Ibnu Mas'ud sendiri. Sebab tu mereka tak sepakat. Tak boleh kata dia ambil air semaya dengan Nabi, ini tak boleh. Hadis tadi dhaif. Pasal apa? Bercanggah dengan hak ni. Ni dua. Yang ketiga, Imam Abu Daud buat mari riwayat daripada Atha. Ni orang-orang besar ni. Atha tak suka ambil air semaya. Tak suka, dia tak kenal, tak suka ambil air semaya dengan susu dan nabis. Mana dia letak sekali nabis ni dengan susu, walaupun air, jenis air, tetapi ini air tidak mutlak lagi, air muqayyad. Dalam Quran kata kalau sesiapa tu dia berjunuk ataupun dia tak ada air semaya, dia berjunuk lah, walam tajidu ma'an, dan dia tak ada air, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu. Kalau tak ada air situ dia sebut air, dia tak kata nabis. Air, orang panggil air. Hak ni orang tak panggil air, orang panggil nabis. Kalau tak ada air, Tuhan kata ambil apa ni, tayamum. Dia tidak kata kalau tak ada air tengok dulu, takut-takut ada nabis kok. Tak ada. Terus kena tayamum selalu. Maknanya selepas ni kalau tak ada air mutlak, tayamum selalu. Tak ada dah pilihan untuk hal lain. Lepas tu riwayat daripada Abu Aliyah ni, ada orang tanya dia, bagaimana kalau seorang itu berjunub, lepas tu dia tak ada air tapi ada nabis pada dia, bolehkah dia buat mandi? Abu Aliyah kata tak boleh. Abu Aliyah ni orang alim besar lah, tabi'i, alim besar. Imam Abu Daud buat mari dua asar ini, tujuannya nak menceritakan kepada kita bahawa jumhur ulama pegang dengan dua ni. Ni di antara tokoh tabi'in ini, mereka berdua ni kata tak boleh guna nabi. Tak boleh guna nabi. Bila begitu tak boleh guna nabi. Inilah kata-kata mereka ini. Nah, bagaimana pula dengan hadis hak mula-mula yang menjadi pegangan kepada Imam Abu Hanifah? Cuba kita tengok kita tengok sikit. Dia kata Abu Fazarah, ini Hannad dan Sulaiman bin Daud Al-Ataki ambil daripada Syarik ambil daripada Abi Fazarah. Siapa dia Abu Fazarah? Ishaq bin Mansur berkata dia ambil daripada Ibnu Ma'in, thiqah, boleh pegang lah. Abu Hatim berkata salih, Abu Fazarah. Daraqutni berkata thiqah, kayyis. Saya tak ada jumpa dalam kitab-kitab ahli naqal, kitab-kitab rijal, ada sebutan yang buruk tentangnya. Tak ada siapa-siapa kata dia ni tak molek. Abu Fazarah ni tak ada siapa pun kata dia ni tak molek. Ibnu Hibban berkata mustaqimul hadis. Dia ni seorang yang hadisnya bagus, molek, sekiranya perawi di atasnya dan perawi di bawahnya thiqah. Kalau perawi di atas dia tu orang molek, perawi di bawah dia orang molek, maka riwayat dia kita boleh terima. Adapun orang serupa Abu Zaid Maula Amr bin Hurith, hak ni hak atas dia. Abu Fazarah ambil daripada Abu Zaid. Orang hak serupa Abu Zaid ni ada di atas dia.
Yang tidak diketahui oleh ahli ilmu, fala, tak boleh, kita tak boleh terima riwayat Abu Fazarah. Riwayat Abu Fazarah ni baru boleh terima kalau di atas dia dan bawah dia orang molek. Tapi kalau orang supaya Abu Zaid ni, supaya Abu Zaid dalam ni, tak boleh. Ini kata siapa? Kata Ibnu Hibban. Dalam Ilal Al-Khallal, Imam Ahmad berkata Abu Fazarah dalam hadis Abdullah, ni hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abu Fazarah ni majhul, kata dia. Abu Fazarah ni tak diketahui siapa dia. Pula tadi ramai ada orang kata tak apa dia molek gitu. Ni Khallal meriwayatkan daripada Imam Ahmad, dia kata majhul. Tetapi orang lain pula bantah. Ibnu Abdul Hadi bantah. Dia kata nukilan daripada Imam Ahmad yang mengatakan Abu Fazarah ni majhul, salah. Ini kesilapan perawi-perawi, kata dia. Dia keliru ni, perawi dia keliru. Abu Zaid dengan Abu Fazarah. Hak majhulnya ialah Abu Zaid, bukan Abu Fazarah. Nya kata Imam Ahmad kata Abu Fazarah ni majhul. Hak sebenarnya bukan Abu Fazarah hak majhul. Hak majhulnya Abu Zaid. Keliru lah jadi. Keliru. Sebetulnya Imam Ahmad tak kata Abu Fazarah ni majhul. Tidak. Imam Ahmad tak kata. Baiklah, kita tengok lagi. Abu Fazarah ambil daripada Abu Zaid. Siapa dia Abu Zaid? Maula Amr bin Huraith. Tidak diketahui. La yu'rafu an Ibn Mas'ud. Tidak diketahui dia ada meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Dan Abu Fazarah ada mengambil riwayat daripada dia. La yasihhu hadithuhu. Hadisnya tidak sahih. Imam Bukhari menyenaraikan dia ni dalam orang-orang yang dhaif, Abu Zaid. Abu Ahmad Al-Hakim berkata rajul majhul. Ni orang tak tahu ni. Abu Zaid ni majhul, orang yang tidak diketahui. Hafiz dalam Tahdzibut Tahdzib kata Abu Zaid Al-Makhzumi maula Amr bin Huraith. Kata setengah ulama Abu Zaid atau Abu Zaid dengan syak. Daripada Ibnu Mas'ud tentang berwuduk dengan nabid pada malam jin itu. Dan Abu Fazarah meriwayatkan daripadanya. Abu Fazarah namanya Rashid bin Kaisan, meriwayatkan hadis itu daripadanya. Imam Bukhari berkata la yasihhu hadithuhu, hadisnya tidak sahih. Hakim Abu Ahmad berkata tidak diketahui tentang kesahihan kunyah dia tu. Nama dia pun tidak dipastikan betul ke nama dia tu lagu tu. Dan tidak diketahui ada perawi yang lain daripada dia selain daripada Abi Fazarah. Hadis ini tidak ada diriwayatkan daripada jalan yang kuat, jalan yang teguh. Abu Zaid majhul, katanya. Abu Daud berkata Abu Zaid ini nabazan, dia jual nabid di Kufah. Dia jual nabid di Kufah. Tirmizi berkata majhul Abu Zaid ini di sisi ahli hadis. La yu'rafu lahu riwayah ghairu hadzal hadis. Tidak diketahui dia ada meriwayatkan mana-mana hadis selain daripada hadis ni. Sini je ada riwayat daripada Abu Zaid ni. Hak ni, hak lain tak ada. Orang lagu ni tidak diketahui dia ada meriwayatkan hadis lain selain daripada satu saja. Lepas tu orang hak meriwayatkan daripada dia seorang saja. Hak lagu ni majhul, orang panggil majhul. Bila majhul, hadis ini dhaif. Bila dhaif, tak boleh nak buat hujah lah. Sebab itulah jumhur ulama tak boleh buat hujah. Dia kata Nabi tak boleh, Nabi tak boleh. Lepas tu Imam Abu Hanifah pegang lagu mana? Dia kata hadis ni tak sahih. Dia tak tahu ke bahawa hadis sahih, hadis tidak sahih, dia tak boleh nak buat hujah dalam masalah hukum? Dia tahu. Lepas tu itu timbul persoalan. Ada tambahan lagi. Ibnu Hatim daripada Abi Zur'ah, dia kata Abu Zaid majhul, tidak diketahui. Saya tidak tahu kunyahnya, saya tidak tahu namanya. Abu Hatim kata pula Abu Zaid tak bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Tak ada. Dan Ali ibn al-Madini berkata saya bimbang Abu Zaid ni tak ada dengar gapo pun daripada Ibnu Mas'ud ni. Abu Zaid ni. Bukhari berkata Abu Zaid majhul, tidak diketahui dia ni bersahabat dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia ni tidak diketahui termasuk dalam senarai sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Hibban berkata tidak diketahui siapa dia. Abu Ishaq Al-Harbi berkata majhul. Ibnu Al-Munzir berkata hadis ini tidak sabit. Karabisi berkata
Tidak ada satu pun dalam bab ini sabit hadis itu sahih. Ibnu Adi berkata la yasih, tidak sahih. Ibnu Abdul Bar berkata mereka bersepakat mengatakan Abu Zaid ini majhul dan hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar, hadisnya bercanggah dengan riwayat orang yang thiqah, dan dia sendiri itu tidak thiqah. Dia sendiri itu dhaif, orang yang lemah. Aini berkata, Aini ini pensyarah kepada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini syarah dia hak besarnya dua. Ada lagi beberapa hak lain tapi hak besar dua, iaitu Umdatul Qari Aini, karangan Aini. Hak besar lagi Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar. Ini demo dua orang ni birah. Dia birah. Dia katakan qala ba'dhum, sebahagian ulama, maksud dianya Hafiz Ibnu Hajar, kata hadis ini disepakati oleh ulama salaf tentang kedhaifannya. Jadi ulama salaf sepakat mengatakan hadis ini dhaif, kata Hafiz Ibnu Hajar. Hafiz Ibnu Hajar ni dia Syafi'i, Aini itu dia Hanafi. Dia birah dua orang tu, tapi mazhabnya tidak sama. Hafiz Ibnu Hajar buat kitab besar juga, hak ni pun buat kitab besar juga. Sama-sama hebat. Dia tak setuju lah. Dia tak setuju lah. Pasal ni canggah dengan mazhab dia ni, bukan sekadar mazhab dia. Tujuan kita sebutkan benda-benda begini ni nak bincang secara ilmiah, secara ilmiah. Setengah-setengah orang dia tidak faham, dia kata apa duduk sebut benda-benda kecil-kecil lagu ni, benda yang khilaf. Kalau Imam Abu Hanifah pun ada dinukilkan juga pendapat daripada dia, bahawa dia tinggal pendapat ini. Pendapat ini pendapat hak dulu, sebab qaul qadim dia lah. Dia pun tinggal dah tinggal dah, nak bicara ke dia lagi, kita kata dah ada maksudnya. Bagi orang yang nak mengaji cara ilmiah, secara tahqiq, perlu bahas benda-benda macam ni. Kalau tidak, dia tak faham cara hadis ni, dia tidak faham cara hadis, perlu mengaji. Cuma orang yang tidak faham, dia kata duduk cara kau ni saja, panjang lebar. Dia muka duduk cara bab ni lagi. Kalau jumpa bab lain dalam hadis ni ada belaka. Jumpa bab lain tu tak tahu balik orang hak kata kecil tu lah. Setengah-setengah orang dia kata apa duk bincang benda kecil. Ada banyak lagi hak berat-berat. Apabila sampai senu tak erat lah, kita nak bincang benda berat tu pun tak erat. Sebab apa? Kita sendiri pun tidak buat benda tu, tidak terlaksana benda tu. Usaha kita secara peribadi, kerajaan pun tak buat. Itulah benda je, tak erat dah lah pada ketika tu. Dia akan jumpa lah. Sekarang ni nak bincang ni, dan nak bincang ni secara ilmiah, macam mana cara hadis ni. Tujuannya supaya kita ni tidak buruk sangka terhadap mana-mana pihak. Itu tujuan. Kalau tidak, inilah sebab ramai orang kata, dia kata macam mana Imam Abu Hanifah ni, Imam Abu Hanifah ni dia guna pendapat dia banyak. Tengok hadis ni dhaif, dia pegang lagi. Orang lain kata dhaif belaka. Abu Zaid tak boleh pakai, majhul, tidak diketahui, dia pakai lagi. Dia tak apa reti hadis. Di antara tuduhan terhadap Imam Abu Hanifah, dia tak apa reti hadis. Di antara tuduhan terhadap Imam Abu Hanifah, dia banyak pakai pendapat logik. Dia tak pakai hadis. Hadis ni celaru, hak sahih dia tidak pakai, hak dhaif dia pakai. Ini tuduhan. Sebetulnya tidak begitu. Kalau orang-orang yang kita sebut saat ni orang besar-besar kan, orang ni kata majhul, orang ni kata majhul, orang ni kata hadis ni tidak sahih. Alik ni kita tak ayat lagi. Alik ni kita tak ayat lagi. Ni Aini berkata, dia kata hadis ini dikatakan dhaif oleh ulama kerana di antara perawinya ada Abu Zaid. Abu Zaid ini rajul majhul, tidak diketahui dia ada meriwayatkan hadis lain selain daripada hadis ini. Itulah kata Tirmizi. Tetapi Ibnu Al-Arabi dalam syarah Tirmizi, iaitu Aridatul Ahwazi, dia berkata Abu Zaid maula Amr bin Hurith, Rashid bin Kaisan, yakni Abu Fazarah tu, ada meriwayatkan hadis daripadanya, dan juga Abu Rauq, seorang lagi Abu Rauq pun ada juga meriwayatkan daripada Abu Zaid ini. Mengikut kaedah ulama, dia kata kalau hanya seorang saja yang meriwayatkan daripada satu orang ni, misalnya tadi disebutkan Abu Fazarah tu saja aja yang meriwayatkan daripada Abu Zaid, majhul,
tidak menghilangkan dia tu daripada kedudukan jahalah, tidak diketahui. Mana orang kira tak kenal lagi dia. Kalau dua orang sekurang-kurangnya, barulah dia ni hilang majhul dia. Tidak majhul dah dia. Memang diketahui wujud dia tu, dia wujud. Ibnul Arabi kata, bukan Abu Fazarah saja yang meriwayatkan daripada dia, tetapi Abu Raw seorang lagi. Bila ada seorang lagi, tidak majhul dah dia ni. Tidak majhul dah. Mengikut kaedahnya. Bahkan ini hadis ini kalau kita tengok daripada Tariq Abu Zaid, banyak lagi orang lain selain daripada Namun ni, selain daripada Abu Zaid ni, yang meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. 14 orang lagi yang tidak majhul seperti Abu Zaid. 14 orang lagi. Ini sebutlah nama dia. Yang pertama Abu Rafi', ini ada dalam kitab Tahawi dan Hakim. Yang kedua Rabah Abu Ali, ini ada dalam Tabarani, dalam Awsat. Yang ketiga Abdullah bin Umar. Yang keempat Amr al-Bakkali. Yang kelima Abu Ubaidah bin Abdullah. Yang keenam Abul Ahwas. Yang ketujuh Abdullah bin Maslamah. Yang ke-8 Qabus bin Abi Zabiyan daripada ayahnya. Yang ke-9 Abdullah bin Amr bin Ghailan Al-Thaqafi. Yang ke-10 Abdullah bin Abbas. Bukan sahabat tu, orang lain. Tidak, Abdullah bin Abbas sahabat ni. Sebab ada riwayat daripada dia. Yang ke-11 Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Yang ke-12 Ibnu Abdullah. Yang ke-13 Abu Uthman Ibnu Sana. Yang ke-14 Abu Uthman An-Nahdi. 14 orang riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Selain daripada Abu Zaid. Apa ya dia kata duduk tekah atas Abu Zaid tu seorang. Dia majhul, biar ke dia lah. Orang lain di seramai ni majhul belakang kan ni. Namun ni ada juga meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud hadis ini. Baru kita jumpa, baru kita tahu. Hak tadi kita tengok dari satu sudut. Kalau kita dengar sebelah pihak kan, jadi sedap balik itulah. Ramai ni orang ni kata duk letak atas Abu Zaid, seseolahnya hadis ni tak diketahui dalam dunia ni kalau tak ada Abu Zaid. Sedangkan Aini ni kata 14 orang lagi, orang lain selain daripada Abu Zaid yang meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana tidak majhul. Ni mereka ni tidak majhul, memang orang-orang yang kuat. Kalau lagu tu di mana hak dikatakan tadi dhaifnya hadis ini kerana Abu Zaid. Dah Abu Zaid kalau tak ada dia pun tak apa, orang lain ramai lagi. Orang lain ramai lagi ni. Apa yang kita abaikan orang lain? Itu dia. Yang kata dhaif tadi, memanglah kata hadis ini dhaif. Kalau riwayat daripada Abu Zaid tu, masalahnya ada orang lain lagi. Sebab tu kita kata takkanlah Abu Hanifah ni dia orang besar. Dia orang besar. Abu Hanifah sekat kata, dia kata ke dia, nabis ni nabis hak bolehnya, nabis hak buah tamak dalam air. Sekadar tu je. Kalau Auza'i lebih berat lagi. Abdul Rahman Al-Auza'i itu pun seorang mujtahid juga. Dia kata boleh berlaku. Bukan hak buah tamak saja. Hak buah sabit boleh. Hak buah gandum boleh. Boleh tu bukan boleh ambil air semai saja. Imam Abu Hanifah kata boleh ambil air semai saja. Itu pun ketika air biasa tak ada, baru boleh. Imam Abu Hanifah kata, dia kata tak, dalam keadaan biasa pun boleh. Nak mandi junub pun boleh. Lagi parut lagi. Kalau kita tanya mana dalil dia, panjanglah pula dia nak jawabnya. Tetapi setakat yang zahirnya kita nampak tak ada dalil dia, cuma dia kias dengan hak ni. Kalau air buah tamak ni boleh, apa air lain tak boleh? Apa beza? Dia kias begitu. Auza'i kias dengan hak ni. Tapi dari segi dalil tak ada. Yang Imam Abu Hanifah dia pakai hak ni. Sebab apa? Sebab ada hadis. Jadi orang yang kata dia tak pakai hadis tak betul. Bahkan hadis orang kata dhaif itu dia pakai. Tapi bagi dia tidak anggap dhaif. Kalau dhaif tak boleh nak buat dalil. Dia tak boleh nak buat hukum, tak boleh. Dia tahu hak tu. Mesti kalau hadis dhaif tak boleh nak buat hukum. Ni masalah hukum. Dia terima juga. Maknanya dia menganggap hadis ini sahih. Sahih kat mana? Dah Abu Zaid tu dhaif. Abu Zaid tu dhaif. Orang lain ramai lagi hak tidak dhaifnya. Situ. Abu Zaid dhaif. Orang lain tidak dhaif.
Hadis ini dipertikaikan kerana beberapa sebab. Yang pertama, kerana dikatakan Abu Zaid itu majhul. Itu yang pertama. Yang kedua, ni ulama berselisih pendapat ni tentang Abu Fazarah ni siapa? Siapa dia Abu Fazarah? Rashid bin Kaisan ke? Rashid bin Kaisan ke? Kau orang lain. Yang ketiga, Abu Fazarah ni dia ni penjual nabidh di Kufah. Yang keempatnya, Ibnu Mas'ud bila ditanya dalam hadis hak nombor 2 yang kita baca dalam hadis ni, bila ditanya dia, adakah dia bersama Nabi SAW, Ibnu Mas'ud kata, laitani kuntu, alangkah baiknya, alangkah gembiranya, sukanya kalau aku bersama dia, kalau aku ada sekali. Maknanya Ibnu Mas'ud tak ada. Bila tak ada, apa maknanya Nabi SAW kata ke dia, wak mari, air tu ada ke dia dalam bekas air tu? Tak ada dah, dia tak ada. Apa duk pegang lagi waktu tu? Dalam riwayat lain ada tu. Apabila ditanya anak murid dia Alqamah, seperti ni Imam Abu Dawud amari, adakah mana tok guru kamu Ibnu Mas'ud tu bersama Nabi SAW pada malam jin? Faqala wadidna annahu kana. Alqamah anak murid Ibnu Mas'ud kata, kami suka benar kalau dia ada sekali. Maknanya dia tak ada sekali. Ni pak perkara yang orang kritik hadis ni, yang orang tak terima hadis ni, hadis nombor 1 malam ni, pak perkara. Yang kelima, ada satu lagi, hadis ini hadis ahad dan dia bercanggah dengan Quran. Ni hak berat. Hadis ahad dan dia bercanggah dengan Quran. Di antara syarat hadis ahad ni boleh diterima apabila ia tidak bercanggah dengan Quran. Kalau ia bercanggah dengan Quran, maka tak boleh diterima. Kena mansuh lah. Apalagi ayat Quran itu hak kemudian. Ayat Quran hak ni cerita apa ni? Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada air, tayammum. Mana tak ada kata apa ni suruh Nabi ni, tak ada. Kalau ada pun cerita ni, kita andaikan kalau ada pun cerita ni, ia sudah mansuh. Pasal apa? Pasal peristiwa hak Nabi SAW jumpa dengan jin ni di Mekah. Sedangkan ayat itu ayat Al-Maidah turun di Madinah. Bermakna ayat Quran telah memansuhkan hukum hak ni. Tak ada dah cerita ni, tak ada. Ni alasan, 5 alasan. Jawapan kepada yang pertama, bagi pihak orang-orang Hanafi ni, dia nak jawab, iaitu jahalah Abu Zaid itu sudah tak ada dah. Dia tidak majhul lagi. Sebab apa? Sebab yang meriwayatkan daripada dia bukan Abu Fazarah seorang, tetapi Abu Rauq juga. Tak ada dah jahalah itu. Jawapan kepada yang kedua, Hafiz Ibn Hajar sendiri menjelaskan siapakah Abu Fazarah tu. Dia kata Rashid bin Kaisan. Jelas lah, tak ada dalam taraddud. Orang duduk ragu-ragu tu dia tidak jelas. Hafiz Ibn Hajar dengan tegas, dengan jelas mengatakan Abu Fazarah itu ialah Rashid bin Kaisan. Yang ketiga, Abu Fazarah ni dikatakan dia jual nabidh di Kufah. Jadi kira-kiranya kalau dia kata boleh buat ambil air semaya nabidh ke, orang pakat beli, lakulah. Kok dianya kira-kiranya nak pelaku barang dia. Gitukah? Tidak sabit. Mengikut kajian yang tepatnya tidak sabit dia ni penjual nabidh di Kufah. Hak jual nabidhnya ialah syekh dia Abu Zaid tu. Abu Zaid tu jual nabidhnya, bukan dia, bukan Abu Fazarah. Sebagaimana dinukilkan oleh Hafiz daripada Abi Dawud. Kalau kita terima pun, kalau kita terima dia jual nabidh, apa salahnya dia jual nabidh? Apa salahnya? Betul lah. Apa salahnya? Asalkan nabidh itu, sebab kita sudah faham tak, di nabidh itu ada berapa peringkat. Kalau nabidh itu selagi tidak memabukkan, apa salahnya kalau jual? Sebab jual, orang jual air serbak, apa-apanya? Yang keempat, iaitu Abdullah bin Mas'ud tidak hadir bersama-sama Nabi pada malam jin itu. Macam mana Nabi SAW nak kata kepada dia lagu sani? Gapo dia ada dalam bekas airmu tu?
Dah dia tak ada nak kata gana. Tak ada makna dalam kata semua tu. Jawapan dianya, berapa kali Nabi SAW jumpa dengan jin ni? Berapa kali? Situ kena jelas. Seseolahnya duduk tekan ni, hanya sekali saja Nabi SAW jumpa dengan jin. Lepas tu bila tak ada siapa pergi sekali dengan Nabi SAW, maka tak jumpa dah. Berapa kali dulu? Habis tu dulu. Jawapannya dalam Akamul Marjan fi Ghara'ibil Akhbar wa Ahkamil Jan. Cerita tentang jin 9 kali. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih 9 kali. Iaitu 4 kali di Mekah, 2 kali di Madinah. 4 kali di Mekah, 2 kali di Madinah. Hak semasa di Mekah ni, kali yang pertama dalam Tirmizi ada sebut berkenaan dengan tafsir surah Ahqaf gapo tu. Di situ ada sebut Ibnu Mas'ud jelas tak pergi. Dia tak pergi. Lepas tu hak 3 lagi semasa di Mekah dia pergi. Baik, kalau diandaikan dia pergilah hak Mekah, dia pergi. Ayat Quran tu di Madinah. Mana hak ni boleh mansuh juga. 3 kali pun katakanlah 3 kali dia pergi. Ni cerita Nabi ni semasa di Mekah. Bila ayat Quran surah Maidah ni mari, hak ni di Madinah. Dia kata bila tak ada air, terus tayamum selalu. Tak ada kata cari Nabi ke apa, tak ada. Bermakna hadis itu sudah mansuh. Itu kemuskilan lagi. Jawabnya 2 kali lagi di Madinah. Hak 2 kali lagi di Madinah ni Ibnu Mas'ud pergi. Iaitu di Baqi' Gharqad, di perkuburan Baqi'. Peristiwa ni berlaku. Hak ni semasa di Madinah. Dan hak lagi dihadiri oleh Zubair bin Awam, sahabat Nabi SAW. Di antara hak banyak-banyak tu, dalam hak ni tu ada salah satunya dihadiri oleh Bilal bin Harith, seorang sahabat Nabi SAW yang lain. Hak dia kata, aku tak pergi, sukanya aku kalau aku boleh pergi, kalau aku pergi. Hak tu salah satu, hak dia tak pergi itulah. Maknanya kalau dia pergi, banyaklah maklumat dia dapat. Dan muka 3, 4 dah hak dia perginya. Mana 2 lagi dia tak pergi. Sebab tu orang tanya dia pergi ke? Sebab orang tahu dia pergi. Dalam hak banyak peristiwa ni dia pergi. Tetapi dalam peristiwa hak 2 lagi dia tak pergi. Hak inilah yang dia kata, alangkah sukanya aku kalau aku pergi, kalau aku ada bersama. Tidakkah mungkin hak ni hak dia kata, alangkah sukanya aku kalau aku ada bersama ni, berkenaan dengan hak dia tidak pergi tu. Hak dia pergi tu tak timbul dah hak tu. Cumanya orang kata betul kau dia pergi ni. Dan dia kata tadi dalam riwayat yang kedua ni, orang kata kepada Ibnu Mas'ud, siapa pergi? Dia kata tiada siapa pun di antara kami yang pergi. Di antara kami itu sahabat dia, termasuk dia tak pergi juga. Itu jawapan secara umum. Tiada siapa pun di antara kami yang pergi selain aku, maksudnya orang lain tak pergi, aku hak pergi. Ini tak jelas. Dalam riwayat ni tak ada selain aku. Memang tak ada dalam riwayat ni, tapi dalam riwayat lain ada. Misalnya dalam riwayat Hakim, Nabi SAW kata, man ahabba an yahdura hadhihi al-laila amra al-jin falyaf'al falam yahdur minna ahadun ghairi. Dia kata siapakah di antara kamu yang malam ni nak pergi tengok macam mana berlaku peristiwa jin. Ibnu Mas'ud kata, lepas pada tu bolehlah siapa nak. Lepas pada tu tak ada orang lain yang pergi selain daripada aku. Imam Tirmizi sendiri yang mengatakan Ibnu Mas'ud ni tak pergi. Di tempat yang lain dia kata Ibnu Mas'ud pergi. Nabi SAW likum, buat bulat, mu jangan tubik daripada sini, aku nak pergi, mu jangan tubik daripada sini. Kalau lagu mana-mana mari pun jangan lari, jangan buat apa-apa, duduk dia. Memang bila Nabi SAW pergi tu macam-macam dia tengok, tapi dia duduk senyap situ. Ini cerita Ibnu Mas'ud. Hak ni dia cerita tiada siapa pun orang lain selain daripada aku. Ada dalam riwayat yang lain selain daripada aku tu. Dan Imam Zahabi mengatakan riwayat itu sahih. Dah. Maknanya apabila Ibnu Mas'ud kata tak ada siapa pun di antara kami yang pergi bersama dia,
dalam salah satu peristiwa, bukan dalam semua. Boleh jadi berkenaan dengan hak malam jin yang tertentu ni, bukan semua malam jin tu. Begitu. Sebabnya Abdullah bin Mas'ud memang pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 daripada 6 peristiwa pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puak-puak jin. Dan dia pergi berjumpa dengan puak-puak jin tu untuk apa? Untuk mengajar agama, untuk rakyat agama. Lepas tu kita kata, naik kali ya jumpa dengan jin nak apa? Tidak banyak kali jumpa dengan orang nak hari. Tak apa. Dia tak pergi, hak gini secara khusus. Lepas pada tu dia boleh mari, puak-puak tu. Dalam majlis kita dia boleh mari, apa-apanya. Dia boleh. Tak jadi masalah. Bila dia Islam, dia boleh pergi. Dia boleh terbang. Tidak seperti kita kena naik kapal terbang. Kena naik kereta, kena naik kereta api ke, kena naik kapal. Puak-puak dia boleh pergi. Tak jadi masalah. Takut-takut kita miskin. Apa yang naik kali? Ya jumpa ni. Mukallaf juga dia ni. Mukallaf juga. Apa yang 2 kali? Naik kali. Jawapannya seperti tadi lah. Hak naik kali itu hak mustahak, hak penting. Hak lain-lain lagi itu dia boleh pergi dengan sendirinya. Apabila dia tahu dia boleh pergi, tak ada terhad bagi mereka itu. Sebab apa? Dia makhluk halus. Orang tak boleh masuk, dia boleh masuk. Lubang kecil dia boleh. Tak jadi masalah tu. Seberang laut dia boleh pergi. Tak ada nak pasport, tak ada nak gapo dah, tak ada nak visa gapo dia, pokok dia. Kalau sekarang ni, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lagu tu. Bermakna Ibnu Mas'ud ini hadir, ada dalam peristiwa jin. Kalau hadis yang pertama ni kita nak tolak semata-mata kerana hak ni tak padan. Sebab apa? Banyak lagi riwayat yang lain yang menyebutkan Ibnu Mas'ud pergi, memang pergi. Bermakna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya apa dia ada dalam bekas airmu tu, dia kata Nabi boleh diterima. Lepas tu Abu Zaid tu tak timbul dah. Abu Zaid tu 14 orang lain ada lagi yang meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud tidak majhul. Lepas pada tu yang kedua begitulah. Hak yang ketiga, Imam Abu Dawud mari ni tujuan nak cerita orang kuat, alim besar, Atha ni setengah ulama mengatakan sayyidut tabi'in, penghulu tabi'in, ketua tabi'in, orang alim besar lah. Dia tak sih berwuduk dengan susu dan nabiz, tak sih berwuduk dengan susu dan nabiz. Jawapan bagi pihak mereka itu. Jadi Imam Abu Dawud ni dia menyokong jumhur ulama lah. Sebab itu dia mari dalil-dalil yang menghapuskan dalil golongan yang pertama yang pegang dengan hadis yang pertama. Hak lain-lain ni semua tolak tu, tak boleh terima. Tetapi hak ni bukan hadis, ini pendapat Atha, bukan hadis, pendapat Atha. Pendapat Atha ni boleh bahas lagi, boleh bahas kat mana? Nabi ni kan sepuluh kita rakyat tadi banyak mana boleh jadi di setengah-setengah tempat tu Nabi dengan makna arak sungguh. Pas kalau arak, siapa dia kata bolehnya? Imam Abu Hanifah pun kata tak boleh, Auza'i pun kata tak boleh. Waktu tu Hasan Basri pun kata tak boleh, Hasan Basri pun kata boleh juga. Nabi hak mana? Kita boleh bahas lagi Nabi ni. Hak dia kata tak boleh, Nabi arak boleh jadi. Sebab banyak makna Nabi. Lepas tu Abul Aliyah ni, Imam Abu Dawud mari Abul Aliyah, satu orang berjunuk, dia tak ada air. Lepas tu dia ada Nabi, boleh buat mandi? Tak boleh. Ini pun tak kena ni, tak kena mengena di sini. Kata demo tu. Sebab apa? Ini cara ke mandi ni. Hak kita nak cara sekarang ni bak air semaya. Tapi jumhur ulama kata kalau mandi tak boleh, air semaya pun tak boleh juga. Mandi pun semua dia kena, kalau asal air tu menyucikan. Kalau boleh kita buat ambil air semaya, boleh juga kita buat mandi. Kalau boleh buat mandi, boleh juga ambil air semaya. Bila dia kata apa ni tak boleh buat mandi, bermakna tak boleh juga apa ni buat ambil air semaya. Dia mau kata tak serupa. Bahkan kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, kita dapati Imam Bukhari nukilkan daripada Abul Aliyah ni, dia mengatakan ambil air semaya boleh, hak tak bolehnya mandi. Dah kalau lagu tu serupa dengan Imam Abu Hanifah juga. Imam Bukhari dalam Sahih dia kata nukilkan daripada Abul Aliyah ambil air semaya boleh dengan Nabi. Hak tak bolehnya mandi. Ni cerita mandi. Abu Hanifah pun kata tak boleh mandi junub dengan Nabi, tak boleh. Hak boleh ambil air semaya. Sebab apa? Sebab ada hadis. Hak mandi tak ada hadis.
Bermakna orang kata Imam Abu Hanifah tak pakai hadis ni, dia tak erti. Mana ketika orang lain tak pakai hadis ni, dia pakai lagi. Dan dia pakai hadis, dia tidak guna qiyas. Kalau nak kira guna qiyas, dah boleh ambil air semaya, apa tak boleh buat mandi? Dia kata tak boleh buat mandi, tak boleh. Boleh pakai nabis ni pun bersyarat juga. Sebab apa boleh pakai? Untuk ambil air semaya ada hadis. Mandi tak ada, mandi tak ada. Saya tak berani nak kata. Maknanya dia tak guna fikiran dia, tak guna qiyas. Tak betul juga daripada perbincangan kita ni, tak betul juga mana kritikan orang yang mengatakan Imam Abu Hanifah ni guna fikiran, tak guna hadis. Hadis dia letak tepi. Imam Ahmad pakai hadis dhaif pun dia pakai. Di sini Imam Ahmad pun tak pakai. Kalau kita kata hadis ni dhaif, orang kata hadis dhaif ni Imam Ahmad pakai, Imam Ahmad pun tak pakai. Imam Abu Hanifah, orang kata dia tak pakai hadis, dia pakai. Tengok. Inilah kalau kita tengok dari semua sudut ulama-ulama ni, kita nampaklah demo ni tak kena kita nak kata Imam Ahmad ni tak pakai fikiran, tak pakai akal, tak kena. Dia guna juga. Imam Abu Hanifah tak pakai hadis, tak kena. Tengok ni, kalau tak pakai hadis, tak kaji hadis, tak tahulah. Sampai 14 nah orang lain, ramai lagi selain daripada Abu Zaid yang dikatakan majhul tadi, yang meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Lepas tu mungkin orang kata, itulah masalahnya, apa yang Ibnu Mas'ud seorang ni riwayat ni, orang lain tak ada. Dan nak mana peristiwa ni dia seorang lagi. Takkan orang lain nak cerita. Kalau orang lain cerita, pelawak pula jadi. Dah tak ada, orang lain tak pergi. Lepas tu apa yang dia boleh pergi? Keistimewaan dia lah, keistimewaan dia. Oleh kerana Imam Abu Hanifah dalam masalah fiqh di kalangan sahabat, rujukan utama dia Ibnu Mas'ud. Ni hadis Ibnu Mas'ud ni, Ibnu Mas'ud pergi sendiri dalam peristiwa tu. Apa kita tak sepegang? Guru nombor 1 kita. Lepas tu dia pergi sendiri, orang lain tak boleh kecek, dia tidak layak kecek, dia tak pergi. Ni cerita dia. Ini pendapat mereka itu. Jadi kuat tu alasan tu. Kuat tu alasan tu. Cumanya bagi kita, apa yang kita duduk bahas gomong gitu, semua orang kata sepakat tak adil lah, tadi anda sudah sebut dah. Orang yang tidak faham, dia kata bahas benda kecil-kecil. Sebab kecil ni, kita kata kecil, sebenarnya urusan agama ni tidak ada satu pun yang kecil. Tak kena orang kata kecil tu, tak kena. Dia kena bahas lagu ni, semua perkara kena bahas lagu ni, baru kita dapat agama tu yang kemas, cerah, jelas. Kalau tidak, dia main kelabu, saka buruk kau orang tu, saka buruk kau orang ni, tak tu pasal. Jangan kita kata kecil. Setengah-setengah orang dia kata bila kita sebut benda di bid'ah, dia kecil, benda bid'ah. Apa kecil? Takkan kita tak tahu api putus rokok kecil, api putus gas tu kan boleh hangus habis. Semua bandar pun boleh hangus kalau lock dia. Api kecil je. Jangan kita anggap kecil. Tak kena tu. Tak kena. Kenapa tidak tahu kecil? Kalau perkara agama ni besar, tak boleh kita kata kecil. Kena bincang, kena pastikan tahqiq. Kita kena tahqiq, pastikan kedudukannya lagu ni. Baru jadi. Lepas tu orang kata Imam Abu Daud ni waktu mari ni dia tak setuju dengan hadis. Itu pendapat dia. Bukan Imam Abu Daud seorang dalam dunia ni, ulama Islam. Kita kena duduk situ. Bila belajar hadis lagu tu, tak kira kitab dia pun kita baca, tak kira. Dia kita hormat. Dia seorang yang lebih. Memang ramai orang pendapat lagu dia. Memang ramai. Jumhur ulama kata lagu ni. Tetapi alik ni pun apa kurang dia? Terutama kalau kita tengok sekarang ni, apa kaitan benda ni dengan masalah semasa? Kalau kita pergi situ, nampaklah faedah dia. Kalau tak pergi situ, tak nampak. Baik, sekarang ni, zaman sekarang ni, air ni di Kota Baru, ke mana-mana bandar, terutama bukan bandar sajalah, kata reti dah. Pergi air ni kan bubuh klorin belakang tu. Bubuh klorin tu agak kadang-kadang berasa buat melo dah. Melo tu pun berasa klorin lagi. Berasa sampai gitu. Kita kata boleh ambil air semaya kan? Apa tak kata air klorin. Muka-muka air klorin, air biasa, tapi bubuh klorin. Bubuh tu apa? Tidak menghilangkan sifat asal air.
kemutlakan air tu. Apa? Kita kata boleh buat mandi junub, buat ambil air semai apa? Mana dalil? Kita kata boleh bubuh benda lain dalam air tu, berubah sikit air asal tu rasa dia tak apa, kita boleh guna. Mana dalil? Tak boleh nak ayat dalil. Tapi kalau kita terima hadis ni, ada dalil. Ni dalil dia. Tujuan orang zaman dulu buah tamas saat ni dalam air tu untuk islah, orang panggil islah air, untuk memperbaiki, merawat. Orang zaman sekarang dia kata merawat air. Itu cara rawatan air zaman dulu. Kalau air payah, supaya hilang payah dia, lagu ni. Sekarang ni kalau kuman, nak suruh hilang kuman, lagu ni. Kalau nak suruh jernih air, bubuhkan air pula. Banyak cara benar bubuh tu. Bukan klorin saja. Proses tu. Kalau tidak, tak lalu nak minum lah air tu. Hok duk jernih-jernih dalam gelas kita. Sampai setahun tu, banyak bahan-bahan tu yang dimasukkan. Kita kata boleh guna juga. Kalau kita terima hadis ni, tak jadi masalah. Memang boleh. Sebab apa? Dengan maksud bubuh tadi, maksud merawat, memperbaiki, memperelokkan air. Dengan maksud tu. Bila dengan maksud tu tak apa lah. Lepas tu orang dalam mazhab Hanafi kata, oh duk sibuk dengan hak ni. Tu ketika mandi mayat tu, bubuh air berdarah lagi, bubuh air kapur lagi. Lagu mana hak tu? Tidak dengan maksud bersuci dekat ni. Hak tu tak apa pula. Tidak kata air kosong saja. Tak apa pula. Apa lagu tu? Kerana ada sebab. Ada sebab bubuh tu. Untuk lebih menyucikan lagi. Untuk lebih menyucikan lagi. Tak apa. Situlah. Mari pecahan masalah. Pecahan masalah. Barulah kita nampak sampai sekarang ni. Nampaklah. Kalau tidak, mana nak kata dalil? Dalil duk mana? Hak boleh bubuh benda lain dengan maksud merawat. Duk mana? Tak ada. Kalau kita terima hak ni, kita nampak selalu. Ini ada dalil dia. Walaupun bentuk lain, maksud sama, iaitu untuk merawat air, untuk memperbaiki, memperelokkan air. Ada maksud. Barulah selesai masalah. Kita nampak hidup. Tadi kita tak nampak lagi apa kena-mengena dengan kita ni, duk bahas kita semua. Ada saat ni. Saat ni. Bubuh air kapur baru. Dah bertukar dah lah warna air. Dah kira kita untuk suci dia tu. Kali terakhir, sekurang-kurangnya kali terakhir. Basuh kali terakhir tu, guna air kapur. Tidak air mutlak. Berapa boleh untuk bersuci itu pula? Situlah kena tengok dengan maksud apa. Orang lain kata, tu dah ada hadis tu, kita terimalah hak tu dah ada hadis tu sahih. Itulah jawapan dia aja. Mudah je. Orang lain kata lagu tu lah berkenaan dengan mandi jenazah tu. Hak ini tidak terang. Tidak terang kepada mereka, tapi terang kepada orang lain. Lagu tu lah. Lagu tu lah benda ni masalah. Hadis-hadis ni, kita tengok orang ni dia kata lagu ni, tengok orang lain dia kata lagu lain pula. Sebab masing-masing pandangan, masing-masing kajian. Lepas tu kita tanya diri kita sendirilah, hak mana sedap, hak mana sedap. Setelah kita royak belaka dah, kod ni pun royak, hak mana sedap. Begitulah. Kemudian babun ayusallir rajul wa huwa haqin. Oleh kerana kita sapa ada kepada bab lain ni, sekatalah. Kalau tidak panjang pula. Wallahu a'lam.